Okay. Alright. Kalau ada buku kat depan awak sekarang ni, boleh cuba untuk praktis 1.4. Ini adalah hasil gabungan untuk differentiation. Inilah soalan sebenar awak kalau kuis nanti. Okay, soalan 1. Fx okay. So ini dia hanya menggunakan sum or difference rule. So tak perlu guna apa-apa produk ke apa. Kita akan differentiate direct sahaja. So f jadi f prime x sama dengan sin x dapat, ingat tak formula sin? Sin dapat apa? Cos. Betul, cos. Cos x. So ingatlah cos x ni sebenarnya darab dengan 1 dekat belakang sebab differentiate x dapat 1, so tak payah tunjuk. Ataupun kalau nak salin nota bolehlah kot. Saya buat sini darab dengan 1. Dari mana datang 1 ni? 1 ni datang dari hasil differentiation untuk x ni. 1 ni sebenarnya datang daripada differentiate x sahaja. Okay. So nanti kita akan tulis jawapan yang lain lah. Okay. Tambah asal tambah. Bila differentiate cos dapat negatif sin x. Dan dia darab juga dengan 1. Sepatutnya yang ni lah, yang the proper one. 1 ni datang daripada hasil differentiate yang ni. Differentiate. Lepas ni tak tulis pun tak apa yang ni. Jadi bila tulis jawapan dia 1 darab dengan cos, maka dia akan dapat cos x. 1 ni darab dengan negatif 1 lah. Darab dengan positif jadi dapat negatif. So dia akan dapat sini sin x. Senang kan? Sebab yang ni tak payah guna apa-apa produk. Quotient kot tak payah. Tak ada. Okay, so next. Kalau laju, nanti saya akan upload balik recording saya ni. Okay, so yang kedua soalan dia adalah y sama dengan tan. Lepas tu kurungan sin x. Okay, yang ni bukan product rule ini adalah fungsi trigonometri sahaja. Sebab tan ni dikira sebagai outer. Ni outer tau. Dan sin x ni adalah inner. Jadi kita cari y prime. Differentiate tan dapat apa? Differentiate tan dapat secant. Secant kuasa 2. Betul. Secant kuasa 2. Dan saling balik secant kuasa 2 untuk sin x. Okay, settle. Dan dia darab dengan inner function. Inner function untuk differentiation, differentiate sin dapat cos x darab dengan 1. Okay, nampak Yang semua ni adalah hasil differentiate untuk inner sahaja. Outer differentiate dapat secant. Kemudian bila kita simplify, okay, so kita akan nampak kat sini cos x darab 1 akan dapat cos x. Dan dia terus cos x ni dia akan darab ke depan. Dia kena tulis kat depan dulu. Maka jawapan untuk y prime adalah cos x secant kuasa 2 sin x. Semua tak boleh combine. Dan haruslah belakang ni inner tak di hadapan. Kalau ada nombor kat sini dia akan darablah dengan nombor dia. Okey, settle untuk yang tu. Next. Kita pergi pada soalan nombor 3. Allah, sorry. Sekejap. Kenapa ni?
Aduh, saya banyak rekod tadi, dia semua dah hilang. Okay, next, nombor 3. Nombor 3 soalan dia adalah fx sama dengan x kuasa 3 cos x. X kuasa 3 cos x adalah melibatkan dua fungsi, iaitu algebrik 1 dengan trigonometrik. So kena guna apa kat sini kalau hasil darab? Kena guna product rule. So kat sini dia kena guna product rule sebab dia adalah hasil darab antara dua. So product rule dia kena pilih, yang pertama pilih U dan V. Yang kedua kena cari U prime dan juga V prime. Dan yang ketiga masukkan formula U V prime plus V U prime sebab produk kan. Okay, jadi kita akan buat kat sini. U dia akan ambil yang mana? Yang pertama sekali iaitu X cos 3 dan V adalah cos X. U prime differentiate X kuasa 3. 3 darab depan, 3 tolak 1, maka dapat 3X kuasa 2. Untuk V prime cos X, dapat apa cos X? Cos dapat negatif. Negative sin X. Betul, negatif sin X. So saya tak tulis kat belakang 1 sebab dia sama je, tak ada effect. Kalau cos 2x ke baru dia dapat sin x 2x ke. Okey, so dah dapat yang ni, maka kita akan differentiatekan guna formula u v prime, maka dia akan dapat sini f prime x sama dengan u darab v prime plus v darab u prime. Maka dia akan dapat sini x kuasa 3 darab negatif sin x tambah cos x darab dengan 3x kuasa 2. Okey, so kalau kat sini kita akan nampak negatif ni didarab ke depan, okey, sebab kena cancel out lah, kena letak ke depan. Dan 3x kuasa 2 ni dia kena tarik di hadapan juga, sebab dia kena letak sin ni di belakang ataupun cos dekat belakang. So dia akan dapat sini negatif x kuasa 3 sin x tambah 3x kuasa 2 cos x. Kalau boleh tolong salin praktis ni. Saya tak boleh check, tapi as long as awak boleh contoh dalam buku tu. Ataupun kalau dah buat lagi bagus, dia terus boleh check dengan saya. Okay, so nombor 3 dia guna product rule sebab ada hasil darab antara fungsi algebrik dan juga fungsi trigonometrik. So dia kena buat product rule lah kat sini. Okay, right. Kemudian contoh yang keempat, soalan dia adalah fx ln 3x. Okay, so yang ni nak kena guna product question ke? Tak payah, sebab ini adalah fungsi ln sahaja. Maka fungsi ln dia akan dapat f prime x f prime x differentiate ln. Ingat balik tadi, differentiate ln dia akan dapat 1 per fx tadi kan. So dia akan jadi 1 per fx adalah 3x darab dengan differentiate 3x. Differentiate 3x dapat 3. So dia dapat macam ni lah. Jadi bila bawah ni satu sebutan dan ni satu sebutan, kita boleh cancel out, potong je lah. 3 dengan 3 ni, 3 bahagi 3, 1 dengan 1. Jadi yang tinggal akan dapat 1 per x. Jawapan untuk 4 adalah 1 per x. Sorry. Okey. Kemudian nombor 5. Nombor 5 adalah fx sama dengan ln x kuasa 2 tambah 1 kuasa 3. Okey. Yang ni awak takkan guna apa-apa rule untuk yang chain rule ke product rule yang kembang tau.
Sebab ingat tak matematik 1 dulu dia akan gunakan law of log. Law of log adalah di mana kalau kita ada log A asas B kuasa C, maka kuasa ni dia boleh tarik ke depan. Maka dia akan jadi C log A asas B. Supaya kita nak elak menggunakan hasil kembangan yang panjang ataupun kita tak nak guna produk atau quotient rule. Jadi dekat sini kita akan tukar bentuk. Ni maksudnya kita tukar bentuk dululah. Maka dekat sini bila tukar sama dengan 3 ni darab ke depan 3 ni darab ke depan. Maka dia akan dapat sini 3 ln X kuasa 2 tambah 1. Jadi nampak simple sebab tak perlu guna produk. Okay, so once dekat sini barulah kita differentiate. So dia akan dapat sini f prime x. Okay, differentiate 3 ln akan jadi 3 per fungsi dia kat belakang adalah x kuasa 2 tambah 1. Okay, 3 ln jadi 3 per x kuasa 2 tambah 1. Darab dengan apa? Darab dengan differentiate inner sahaja. Differentiate x kuasa 2 tambah 1. Ingat balik, x kuasa 2 dapat 2x, 1 jadi kosong. So hasil dapat darab dia adalah 2x sahaja. Okay, so 2x ni dia tak boleh cancel dengan x kuasa 2 tambah 1 sebab ini satu sebutan, yang ni dua sebutan yang tak ada x dekat belakang. Jadi dia tak boleh cancel out. Solution dia adalah awak kena darabkan 2x ni dengan atas. Maka dia akan dapat jawapan dia 6x, sebab 2x darab 3 dapat 6x bahagi dengan x kuasa 2 tambah 1. Okay. Jadi dekat sini ada dua benda yang kena recall balik. Iaitu yang pertama kena tukar balik 3 ni darab ke depan. Darab tau, dia tukar bentuk. Sebab dia adalah based of law of log. Yang kuasa ni tukar ke depan. Tukar je, bila tukar dia masih soalan. So bila nak differentiate 3 ln dapat 3 per, differentiate dalaman dapat 2x. 2x tak boleh cancel, darab ke atas. Okay. Alright, next soalan 6. Saya akan berhenti pukul 12.45 nanti. Okay, soalan 6 adalah y sama dengan ln x kuasa 3. Okay, ln x kuasa 3 dia tak sama dengan ln yang x kuasa 2 tambah 1 kuasa 3 macam ni. Sebab kuasa 3 dia hanya untuk sebutan dekat belakang saja. Sebab tu dia boleh tukar. Okay, untuk yang ni dia tak boleh tukar. Yang ni dia takkan jadi 3 ln x, salah. Yang ni dia akan guna chain rule macam biasa. So maknanya dia takkan tukar lah ni. Dia tak bertukar. So yang ni dia akan jadi, yang ni outer, yang ni jadi inner. So differentiation awak y prime, terus differentiate je, dia tak boleh tukar dah. So yang ni dia akan jadi formula untuk, kalau ingat chain rule lah, 3 darab depan 3. So dalam ni akan tulis ln x. 3 ni tolak 1 dapat 2. Okay, lepas tu dia darab dengan shape untuk inner sahaja. Okay, so differentiate inner, ln x dia akan dapat apa? Dia akan dapat 1 per x. Jadi sekarang ni, ini adalah hasil untuk outer. Okay, kat sini saya balik Ini yang outer differentiation. Dan yang ni adalah inner differentiation. So maka jawapan dia jangan tinggal macam ni. Dia boleh simplify lagi. 1 per x ni dia akan darab dengan 3. Maka dia akan dapat sini 3 per x. Dan ln x kuasa 2. Okay, alright. Settle untuk nombor 6. Lagi 3 soalan kita akan buat. Ada soalan boleh tanya Allah.
Okey, nombor 7. Nombor 7. Okey. 4 per eksponen kuasa 3x. Okey, so yang ni kita tukar bentuk. Eksponen boleh naik ke atas jadi kuasa negatif. So kita akan tukar. So dia akan jadi 4i kuasa negatif 3x. Dia sebenarnya eksponen ni yang kalau duduk kat bawah, dia sama macam algebrik hari tu. Kalau 1 per x kuasa n naik atas jadi kuasa negatif, iaitu x kuasa negatif n. So sama je lah kalau dengan eksponen. 1 per eksponen kuasa x, kalau naik atas dia akan jadi e kuasa negatif x. Okay, sama tukar bentuk dulu So bila tukar ni maksudnya dia tak differentiate lagi. Kita hanya alihkan saja eksponen 3x naik atas. So kita nak buat apa? Sebab apa kita nak naik atas? Sebab kita nak differentiate kan. Jadi kita tulis bawah ni f prime x. Okay, differentiate. Kuasa kalau differentiate dapat apa? Kalau kuasa kat atas ni negatif 3x, kalau kita differentiate dapat negatif 3. So negatif 3 ni dia akan darab dengan 4. Ingat eksponen dia akan darab dengan depan. So negatif 3 tadi darab dengan 4 dapat negatif 12. So eksponen negatif 3x kekal, kena salin je macam biasa. Ni ingat salin je. Salin tanpa ubah. Jangan pergi tolak satu pula. Disalin je. Okay. So yang ni dia nak tunjuk contoh yang ni je lah. Dia tukar jadi kuasa negatif 3x. Okay, nombor 8. Y sama dengan x e kuasa x. Okay, yang ni nak kena buat apa ni? Ni soalan fungsi apa ni? Kena guna apa? Teknik apa? Siapa nak cuba? Dia guna teknik apa? X e kuasa x. Darab macam tu je ke? Kau Allah sebenarnya. Okey tak semua ni? Tak faham dah. Pening dah. Sudah dah tengah hari belajar matematik ni. Nak kena buat apa ni kalau x e kuasa x? Lifat. Guna macam soalan nombor 7 tak? Nombor 7 tak boleh? Boleh. Dok. Dia macam soalan nombor? Sebab apa boleh apa? Soalan nombor 3. Nombor 6. Bukan. Nombor 6 bukan. Nombor 6 bukan. Nombor 3. Buat apa nombor 3? Sebab ni nombor 3 tu produk root tau. X ni adalah algebrik dan exponential ni keluarga eksponen. Jadi dia adalah keluarga yang berbeza dan dia melibatkan hasil darab. Jadi kena guna produk root sini. Okay. So bila dia guna produk rule, awak kena ambil U depan, V belakang. Sebab kenapa dia adalah keluarga yang berbeza dan melibatkan hasil darab. Kalau soalan dia bagi gini, X tambah E kuasa X, yang ni bukan produk rule. Hak ni dia memang buat biasa je. Sebab dia hasil tambah kan. Okay, so sekarang saya rasa tengah hari dokang, jadi saya faham. Dengar je lah dulu, lepas ni kalau ada tak faham, awak contact je saya balik. Saya tergi dulu aku. Okay, so sekarang ni kita akan ambil U dia. U dia adalah X dan V adalah E kuasa X. Ingat saya guna product rule sekarang. Product rule, the reason why kita guna sebabnya dia adalah hasil darab kat sini. Take note kat situ. Okay, so bila kita ambil product rule, kita kena differentiate differentiate X dapat apa? Differentiate E kuasa X dapat apa? So differentiate X dapat 1. Terima kasih sebab tak tidur. Okay, betul. Okay, V prime
Sudah. E kuasa X. Letak E kuasa X. Betul. Letak dapat Saya E ingat kuasa Lex. X. Saya pun mati. So, siapa yang jawab tadi tu? E kuasa X, dia akan dapat E kuasa X balik. Sebab we differentiate X ni satu darat depan jadi satu je lah. Tak payah tulis tak apa satu ni. Lepas tu E kuasa X kan saling. Sebab tu E kuasa X bila differentiate dia akan dapat diri dia balik. Ingat yang tu E kuasa X dia akan dapat diri dia balik E kuasa X. Kalau E kuasa 2X dia bila differentiate dia akan dapat 2E kuasa 2X. Mari mana 2 ni? 2 ni mari sebabnya daripada kita differentiate kuasa 2X tu. Okay, right. So betul ni siapa jawab tadi? E kuasa X. Jadi bila dah siap dah benda ni, step pertama ambil U dengan V, step kedua ambil U prime dengan V prime. Step ketiga masuk dalam formula. Jadi formula dia akan dapat Y prime sama dengan darat silang U darat V tambah V darat U prime. Maka dia akan dapat X darat E kuasa X tambah E kuasa X darat 1. So, kita darat je lah. X darab E kuasa X, dia akan jadi X E kuasa X. Tambah E kuasa X darab 1, dia akan dapat diri balik E kuasa X. Dah siap. Okay. Jadi ingatlah sebab dia ada hasil darab, sebab tu kena guna produk. Last but not least, kita pergi kepada soalan terakhir sebelum saya stop pukul 12.45. Dan recording saya record ni untuk praktis ni, mana-mana yang lag dia boleh tengok balik nanti. Kita pergi pada nombor 9. Nombor 9 dia punya soalan adalah Y, bukan FX Okay. Saya nak tanya soalan ni kena guna tak product rule ke, quotient rule ke? Kena guna tak? Tak payah rasanya. Tak payah. Sebab dia adalah tambah. Jadi bukan hasil darat situ. Tak payah guna product rule. So dia kena selesai je. X kuasa 2 dapat benda. Eksponen kuasa X kuasa 3 dapat apa. Jadi terus dapat jawapan kat sini. F prime X sama dengan X kuasa 2. Ingat balik yang algebraic. 2 darat depan, 2 tolak 1. 2X. Betul, 2X. Okey, yang tolong jawab tadi tu jangan tutup lagi mic. Tolong jawab belakang ni. Yang E kuasa X kuasa 3 tambah 1 dapat apa? Ayo. Buka mic siapa suruh? Macam siapa dah? 3x kuasa 2 EX kuasa 3 tambah 1. Betul. Okey, betul. Sangat tepat. Okey, jadi saya rasa jelas lah kot. Yang boleh jawab ni alhamdulillah. Paling kurang seorang dua dapat pun tak apa dah. Walaupun hotline tu senyap. Jadi hotline senyap tu boleh study balik praktis yang saya bagi ni. Kemudian kalau ada soalan, saya jenis okey je awak nak WhatsApp saya. So WhatsApp lah bila awak rasa nak buat tutorial tu. Dan tak faham boleh tanya. Okay. Alright, jadi sekarang ni saya stop sampai sini dulu. Okay, sebelum saya stop, saya nak bagi tahu je lah. Pastikan tutorial buat. Matematik ni banyak soalan dia. So awak kena buat. Dan tutorial saya akan tambah lagi. Sebab saya tak boleh tinggal student saya tak ada tutorial ni. Saya rasa sedih. Jadi soalan yang kena hantar soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Betul tak? Siapa 4, 5, 6 tak? Betul. Okay. Ya. Okay. Kalau perasan soalan 4, 5, 6, okay, soalan 4, 5 dengan 6 ni dia adalah soalan yang asas sahaja sebab dia hanya ada X sahaja. Dia tak ada lagi cos, dia tak ada eksponen. So dia nak bagi awak punya kemahiran. Kalau soalan 4 ni dia nak suruh awak praktiskan dulu buat product rule dulu. Siapa boleh buat. Okay. Kemudian soalan 2 ni dia nak suruh awak praktis untuk guna quotient rule macam saya terang semalam. Dan untuk soalan nombor 6 ni untuk chain rule sahaja.
Jadi sekarang ni sebab kita extend dah, kita belajar dah ilmu baru, mungkin ada yang dah belajar dah sebelum ni. Jadi dia kena sambung lagi buat soalan. Yang ni tak payah hantar satu dia tak payah hantar satu ni. So dia kena buat soalan mana yang kena sambung ni Soalan 7, soalan 8, soalan 9. Ya, betul. Sebab 7, 8, 9 ni adalah soalan yang dia campur. Ada cos, ada exponent, ada ln. Jadi yang ni cuba buat dan kita akan discuss hari Selasa depan. Selasa ni maksudnya awak prepare je dan kita boleh tengok soalan mana yang awak tak boleh buat, yang tak match dengan jawapan belakang. Okay? Buat dulu. Sebab yang sini dia campur tau. Ada yang guna produk, ada guna quotient, ada yang guna chain rule. So tak perlu hantar yang ni cuma buat. Yang kena hantar sampai soalan nombor 6 sahaja. Dan Selasa tu kita discuss apa tu? Discuss soalan 1 sampai soalan 9 keseluruhan lah. Kemudian hari Rabu hari Rabu kita ada benda? Quiz. Ya, betul. Quiz. So, quiz 5% dia akan cover sampai jenis soalan nombor 9. So, study je lah Nombor 10 tak masuk lagi. Okay, so selamat mencuba soalan tutorial berdasarkan video praktis yang saya dah share ni. Dan jumpa next week dan Assalamualaikum.